أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. Sebelum mereka yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kaum Nabi Nuh dan Ashabul Ras, serta Thamud kaum Nabi Saleh, telah juga mendustakan Rasul masing-masing. Dan juga Ad kaum Nabi Hud, dan Fir'aun serta kaum Nabi Lut, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Tiap-tiap satu kaum itu telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepadanya. Lalu mereka ditimpa azab yang aku janjikan. Setelah mereka melihat dan memerhatikan makhluk-makhluk yang kami ciptakan itu, maka adakah kami telah lemah dengan penciptaan yang pertama itu, sehingga kami tidak dapat mengadakannya semula? Tidak. Dan mereka pun tidak mengingkari kekuasaan kami. Bahkan mereka berada dalam keadaan keliru dan ragu-ragu tentang penciptaan makhluk-makhluk hidup semula dalam bentuk yang baharu. Dan demi sesungguhnya, kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada orak lehernya. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut. Sakaratul maut. Membawa kebenaran yang telah dijanjikan serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, ialah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Dan lagi, apabila sampai saat yang ditentukan, ditiupkan sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Saat itu ialah hari berlakunya amaran yang telah diberikan. Dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang kepada mahsyar disertai dua malaikat. Yang satu menjadi pembawa dan yang satu lagi menjadi saksi. Serta dikatakan kepadanya, demi sesungguhnya, engkau di dunia dahulu berada dalam keadaan lalai tentang perkara hari ini. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu. Lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Qaf. Surah yang ke-50 pada juzuk yang ke-26. Bermula ayat yang ke-12 sehinggalah ayat yang ke-22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala memberi peringatan kepada manusia, khususnya orang-orang yang mendustakan Rasul yang diutuskan dan yang mendustakan kebenaran yang diberitahu kepada mereka. Bagaimana kaum-kaum yang terdahulu yang jauh lebih kaya, lebih kuat, lebih panjang umurnya, lebih cerdik dari sudut pencapaiannya, lebih bertamadun daripada mereka. Kesemua kaum-kaum ini Allah Ta'ala binasakan mereka. Kemudian Allah menjelaskan apa sebab mereka mengatakan bahawa Allah tidak mampu mengadakan semula manusia. Sedangkan Allah lah yang menciptakan manusia tanpa mulanya. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan manusia tanpa ada apa-apa bendanya, wujud daripada benda yang tidak ada. Sedangkan penciptaannya kembali
dengan apa yang dah ada, kerangkanya, tengkoraknya, kuburnya. Kemudian Allah Ta'ala memberi suatu penegasan bagaimana ciptaan manusia. Dengan menyatakan Allah bukan sekadar menciptakan manusia, Allah mengetahui tentang manusia, termasuk apa yang mereka bicarakan dalam hati mereka. Bahkan pengetahuan Allah lebih hampir pada mereka berbanding orak di leher mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di sebalik pengetahuan Allah yang luas terhadap manusia, yang juga Allah yang menciptakannya, ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mencatat perkataan mereka, perbuatan mereka, baik dan buruknya. Di samping Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kesudahan manusia, datangnya kematian, hari yang paling dibenci dan ditakuti. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan selepas hari kebangkitan, selepas hari kematian, adanya hari kebangkitan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah memberi suatu gambaran bagaimana nanti hari kebangkitan setiap manusia akan diiringi oleh malaikat. Malaikat yang akan menghereknya kepada mahsyar dan malaikat yang menjadi saksi atas perbuatannya dahulu di dunia. Kemudian pada hari itu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana dia tempelak golongan yang tidak mempercayainya. Dia adalah hari ini yang dahulu kamu tidak pernah percaya. Dan hari ini mata kamu dengan tajam dan jelas melihat apa yang telah dikhabarkan kepada kamu tentang kebangkitan semula dan penghisaban setiap amalan yang kamu lakukan. Baik, ini kandungan dan intisari ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana sifat Al-Quran yang diturunkan. Di samping kita telah menceritakan dalam ayat-ayat yang terdahulu, apakah penafian yang dilakukan oleh orang kafir. Tidak mempercayai kerasulan dan tidak mempercayai kebangkitan. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalil-dalil kebangkitan dengan penciptaan alam. Langitnya, buminya, sehinggalah hujan yang menyuburkan tanah yang kering kontang, yang menghidupkan setiap tanaman sebagai suatu analogi, misalan, perbandingan bagaimana manusia diciptakan. Maka sesudah Allah menyebut tentang dalil-dalil alam, maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, kaum-kaum dahulu yang lebih kuat pada kamu dan watak mereka sama dengan kamu mendustakan Rasul yang diutuskan. Akhirnya mereka dibinasakan. Ini menjawab apa yang menjadi keheranan orang kafir. Bila hairan kenapa Nabi Muhammad itu Rasul. Dan Allah menjawab sebelum itu sudah ada Rasul. Nabi Muhammad SAW bukan Rasul pertama. Ialah kesinambungan pada Rasul-Rasul terdahulu. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan Rasul yang telah mendahului sebelum baginda ialah Rasul-Rasul. Walhal cerita tentang Rasul-Rasul ini telah mereka ketahui. Tapi mereka menganggap dan cuba menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan cara Rasulullah dilantik menjadi Rasul sama sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul lain dilantik. Sama. Diturunkan Jibril untuk menyampaikan wahyu. Dan kandungan ucapan Nabi SAW sama dengan ucapan Nabi-Nabi lain. Mengajak beriman, bertuhankan Tuhan yang satu dan menyebut tentang hari kebangkitan. Dan penafian yang berlaku penentangan kepada Nabi Muhammad SAW sama macam penentangan yang berlaku pada Nabi-Nabi yang lain. Tetapi kamu, wahai kaum musyrik, belum dibinasakan. Kaum dahulu sudah dibinasakan. Supaya jadi pengajaran kepada kamu. Dan Allah juga beri peringatan kepada kita. Kerana kita juga akan melalui fasa kebinasaan kita. Wa imma dengan kematian. Yang akan mendatangi setiap manusia dan setiap yang bernyawa. Wa imma dengan kebangkitan manusia semuanya. Pada hari akan terbentang segala kebenaran yang dinafikan sebelum ini. Baik, ini penjelasan Allah. Maka Allah sebut, kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi was samud. Telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Di antaranya kata Allah, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, bagaimana baginda didustakan. Kandungan konteks dakwah Nabi Nuh sama. Ajak menyembah Allah yang satu.
Kerana kaum Nabi Nuh kaum pertama menyembah berhala. Dan dinamakan berhala mengikut suka mereka. Maka Nabi Nuh AS rasul pertama menentang berhala. Kerana itu Allah memulakan dengan Nabi Nuh AS. Penyembahan berhala. Maka Nabi Nuh menghadapi kaumnya selama hampir 1000 tahun dalam dakwah. Ditentang. Dan bagaimana kesudahan kaum Nabi Allah Nuh AS dibinasakan. Wa ashabur ras. Dan ashabur ras. Ashabur ras, setengah ulama menyatakan ia kaum Nabi Allah Shu'aib AS. Setengah ulama menyatakan ia satu kaum yang mendiami satu kawasan bernama Yamamah. Atau setengah mereka mengatakan dia adalah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, satu kaum yang gali parit. Siapa yang beriman pada Allah, dihumbang dalam parit yang disediakan, diletakkan api yang membakar di dalamnya. Maka ini Ashabul Ras. Juga disebut Ashabul Ukhdud. Dan Nabi yang diutuskan kepada mereka, setengah ulama menyatakan namanya Hanzalah bin Safwan. Itu Nabi. Yang diutuskan kepada kaum Ras. Setengah menyatakan kaum Ras ini kaum di Yamamah. Yamamah ini satu kawasan dalam semenanjung tanah Arab. Setengah mengatakan ia adalah Ashabul Ukhdud. Dan setengah mengatakan bahawa Nabi bagi Ashabul Ras ini Nabi bernama Hanzalah AS. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa ashabul aikah, dan penghuni kebun yang lebat ataupun kebun yang subur. Perkataan aikah, yakni pokok-pokok yang subur yang saling berdekatan. Maka dia sebut aikah. Berada di negeri yang subur sehingga pokok-pokok itu berdekatan. Menjadi rimbun. Ashabu aikah ini ialah kaum Nabi Allah Shu'aib AS. Di satu kawasan yang bernama Madian. Itu di kawasan Jordan. Kaum ini juga Allah binasakan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut selepas kaum tersebut. Kaum Nabi Nuh, Ashabul Ras dan kaum Samud yang kita maklum. Itu Nabi Allah. Kaum Samud, Nabi Allah Saleh AS. Wa Adun, kaum Ad. Nabi Allah Hud AS. Wa Fir'aun, dan kaum Fir'aun. Dan Fir'aun itu sendiri, iaitu kaum Nabi Allah Musa AS. Wa ikhwanul Lut, dan juga saudara-saudara. Pengikut-pengikut atau penduduk-penduduk negara Sadum. Kaum Nabi Lut yang dibinasakan. Wa ashabul aikah. Dan ashabul aikah yang kita sebut tadi ialah satu tempat di Madian, di Jordan. Nabi Allah Shu'aib. Wa kaum Tubba. Kaum Tubba itu satu kaum di Yaman. Dinamakan sebagai Yaman tua atau dikenali sebagai Himyar. Tamadun Himyar. Yang salah seorang rajanya bernama Raja Tubba. Raja Tubba yang memeluk Islam dan mengajak rakyatnya, kaumnya untuk memeluk Islam tetapi didustakan. Maka kaum ini juga dibinasakan oleh Allah. Namanya kaum Tubba. Dan kata Allah lagi. Kullun, semua yang kami sebut tu. Kullun, semua tu. Kazzabar rusul, telah mendustakan Rasul. Fahaqqa wa'id, maka patutlah mereka dibinasakan. Maka Allah menceritakan semua kaum ini, Allah binasakan. Sama ada dengan banjir, dengan taufan, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan angin ribut yang kuat, yang sejuk, yang membinasakan, atau angin yang diikuti dengan batu-batu daripada api neraka, dengan gempa bumi, dengan tempikan yang kuat. Maka semua kaum ini dibinasakan kerana sebab sama, mendustakan Rasul. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, saya sudah menyebut kaum sebagai satu amaran. Kamu dustakan Nabi Muhammad SAW. Kamu dustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ingat, kaum yang dahulu lebih hebat pada kamu. Tuan-tuan, bila Allah menyebut kaum ini, Allah menyuruh kita untuk baca tamadun kaum ini. Ini bukan kaum biasa-biasa. Allah Ta'ala tak akan sebut kaum biasa-biasa dalam Quran. Allah tak sebut kaum orang asli yang tak ada tamadun. Ini kaum yang hebat, yang sejarah mereka berpanjangan sampai hari ini. Sini bina mereka kekal sampai hari ini. Kesan-kesan peninggalan sejarah mereka kekal sampai hari ini. Utuh sampai hari ini. Kesemuanya ini merupakan yang kita sebut semalam. Al-Quran membongkarkan sejarah. Tentang umat yang tidak pernah terfikir
dan tidak punya pengetahuan oleh manusia hari ini. Contoh macam mana kita nak tahu cerita dulu? Hebat macam mana pun kita tak mampu tahu cerita dulu melainkan melalui perantaraan orang beritahu kita. Contoh macam mana tuan-tuan nak tahu cerita moyang tuan-tuan? Cerita moyang kita. Pasti kita tanya mak kita. Tok kita. Kalau mak kita, tok kita tak cerita, boleh tak cerita tentang hang moyang kita? Mengampu boleh lah, tapi tak cerita. Tak ada maklumat. Agak-agak moyang tuan-tuan datang daripada mana? Agak-agak lah. Tak tahulah ustaz datang dari mana. Sebab kita tak ada maklumat. Tentang, jangan kata moyang. Datuk kita pun kita tak tahu. Maklumat. Apatah lagi yang beribu tahun lebih dahulu pada kita. Lagi-lagi kita tak tahu. Maka Allah cerita kaum-kaum yang telah mendahului kita ribuan tahun. Yang tak mungkin manusia punya cara untuk mengetahuinya. Melainkan Allah beritahu melalui wahyu kerana Allah yang menciptakan semua makhluk ni. Maka Allah pun beritahu ini makhluk. Ni kaum Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh dengan kita berapa puluh ribu tahun. Allah cerita ada kaum Nabi Nuh yang Allah binasakan berlaku banjir. Oleh manusia kaji pada asas maklumat tadi. Dunia ini pernah berlaku banjir, menenggelamkan semua. Bila Allah Ta'ala cerita tentang kaum Ashabur Ras, atau disebut juga sebagai Yaman tua, bagaimana kajian Himyar juga, atau yang saya sebut di Ashabur Ras, ialah kaum yang berada di Yamamah, setengah menyatakan nabinya bernama Hamzalah alaihissalam, yang mereka juga mempersendakan Nabi sehingga dibinasakan. Dan demikian juga kaum Samud. Ya Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana kaum Samud. Ia sama seperti kaum Iram. Yang disebut Iram Zatil Imad. Dan kaum Iram yang membina bangunan yang punya tiang-tiang yang besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah diciptakan oleh mana-mana kaum sebelum ini. Kita menyebut kaum Iram ini ialah kaum Ad. Besar, bina. Bangunan besar. Dan kaum Thamud, wa Thamud alladhi jabus sakhra bil wad, yang memahak gunung ganang yang berada di lembah-lembah. Pahak gunung ganang. Ini semua ada hari ini. Tamadun dia. Kukuh, kuat. Wa Ad, wa Fir'aun, kaum Fir'aun. Tuan-tuan siapa pun pergi ke Mesir atau hari ini, satu dunia tahu sejarah Fir'aun. Contoh kalau kita baca bagaimana mereka tahu Fir'aun. Al-Quran telah mendahului maklumat tentang Fir'aun. Dalam dunia moden mereka baru mengetahui Fir'aun bila berlaku penjajahan Mesir. Bila beberapa ahli ekologi daripada Britain pergi ke Mesir. Setengah kata mereka ini asalnya pencuri-pencuri. Yang nak mencuri harta-harta yang ditanam bersama Fir'aun. Bermula daripada gerakan tadi, maka barulah dibongkarkan sejarah Fir'aun. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan, piramid, Sphinx, semua ini ditenggelamkan padang pasir. Kerana orang Islam tak peduli benda itu. Kerana ini tempat-tempat yang bala. Tempat-tempat yang Allah binasakan. Ketika itu, Mesir diperintah oleh Abdul Aziz bin Marwan, ayah pada Umar bin Abdul Aziz. Tapi dalam sejarah Islam, mereka tak akan angkat sejarah kufur. Tak akan angkat. Maka dibiarkan sehingga piramid itu tenggelam di padang pasir. Kalau tuan-tuan pergi ke Gizah, ni Gizah tempat piramid lah. Ini tengah padang pasir, Gizah. Dan Sphinx ataupun manusia berkepala Firaun, berbadang singa, panggil Sphinx, yang berhampiran dengan piramid tadi juga di padang pasir. Pada zaman kerajaan Islam, Umayyah, mereka tak perlu sejarah tu. Bahkan dalam Islam, tempat-tempat yang Allah binasakan maka tak boleh dipedulikan. Maksud tak boleh pedulikan, ini tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Maka kita tidak menghampirinya. Bahkan Rasulullah menyuruh kita kalau lalu kawasan-kawasan yang Allah binasakan, percepatkan perjalanan. Dan kalau masuk tempat tadi, menangis untuk ambil pengajaran. Menyebabkan para sahabat, antaranya Abdullah bin Umar, bila lalu kawasan-kawasan yang dikenakan bencana alam ataupun bencana penderakan ini, dia akan tutup telinga. Tak nak dengar apa-apa. Lalu dengan cepat. Maka tempat ini tak dipedulikan. Namun ada. Saya sebut asalnya explorer daripada Britain yang nak mencuri harta-harta Fir'aun atas nama ilmu ekologi. Ilmu untuk mencari sejarah, rupanya pencuri. Dia start dengan pencuri, lupa umpat.
nak ambil emas sekian. Kemudian lah barulah di-highlightkan sejarah Firaun. Baru diteruskan apabila kerajaan Mesir melihat ia sebagai sumber pelancongan, maka terus dibuat muzium Firaunnya sekian. Semua berkaitan dengan Firaun belaka. Dengan ini mereka buat satu perkampungan Firaun. Kalau tuan-tuan ke Mesir, boleh pergi perkampungan Firaun. Dia kira macam flashback balik sejarah Firaun. Adalah yang berlakon Firaun kiri kanan tu. Naik boat, tengok cara dia buat paperless, kertas, cara sekian. Dia cuba hidupkan sebab dia untung banyak. Sehingga dia pernah untung sampai $700 USD, 700 juta dolar USD. Kadar pelancongan setahun. Maka mereka rancakkan lagi. Maka cerita Firaun mula dia ada-adakan dengan versi banyak pula. Dan macam-macam Firaun pula. Allah cerita Firaun, kemuncak Firaun yang mengaku Tuhan. Ini Firaun paling besar. Sebab kalau Firaun tu tak hebat, dia tak mengaku Tuhan. Ini Firaun paling kemuncak. Dalam banyak-banyak farainah, dalam banyak Firaun, Allah sebut Firaun yang terbesar sekali sebab dia mengaku Tuhan. Dia kumpul manusia, dia kumpul rakyat, lalu berkata, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu paling tinggi. Dengan bala tentera yang besar. Bahkan kita baca sejarah Mesir, salah satu Firaun yang pernah menguasai dunia. Dan Firaun, sebab itu dia mengaku dia Tuhan. Dan kerana umurnya yang panjang. Dan kerana tentera yang besar. Tentera ramai. Takat tentera 4 orang mengaku Tuhan, kena sekeh kepala je. Ini tentera ramai. Dengan penjajahan kawasan yang luas. Maka Allah menceritakan kisah Firaun yang ditenggelamkan ini. Bukan semua Firaun. Tapi macam saya kata, oleh kerana dia dah ada nilai komersial, maka cerita Firaun dah mula banyak dah. Buat filem Firaun macam-macam dah. Ada Firaun Kleopatranya, Firaun sekian. Ada banyak ada versi Firaun. Jadi makin pening sejarah dia. Sebab sejarah itu mula dimasukkan unsur dramatik. Dia masuk unsur dramatik maknanya biar sedap lah sedap. Cerita tu jadi sedap. Dalam Al-Quran sejarah ini, dia tak cerita secara dramatik. Dramatik ini geng-geng halua mata, halua telinga. Al-Quran menceritakan satu kisah secara pengajaran dan iktibar. Kerana penting satu kisah itu pengajaran. Tuan-tuan kita dengar ada orang tu lemas, maka itulah kita ambil pengajaran. Jangan mandi kat situ pengajaran dia. Kita dengar orang aksiden, maka kita pun ambil pengajaran. Untuk kita elakkan aksiden, itu paling penting. Bukan seronok dengar cerita. Kerana manusia ini akan menggunakan pengalaman orang lain sebagai panduan dan ilmu dia. Maka ini sejarah yang Allah cerita dalam Quran. Tak ada satu pun dalam Quran Allah cerita kisah tadi secara dramatik. Tapi terus pada unsur-unsur pengajaran. Apa dia pengajaran? Ini Firaun yang sombong, yang hartanya banyak, menentang Nabi Musa, mengaku Tuhan, memperhambakan Bani Israel, menzalimi mereka. Dan Allah turunkan pelbagai bala dengan belalangnya, dengan apinya, dengan taufannya, dan segala musibah-musibah sehingga Firaun merasa lemah dan meminta Nabi Allah Musa mendoakan supaya dihilangkan segala malapetaka dan berjanji untuk beriman dan melepaskan Bani Israel, tapi semuanya bohong. Sehingga hari ditenggelamkan, maka dia berkata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maka datang Jibril AS mengambil tanah, pasir, disumbat dalam mulut supaya dia tak boleh menyebut apa-apa makna iman. Kerana ni sebutnya sekadar nak selamat diri. Bukan kerana keyakinan. Sebagaimana dia pernah sebut dulu. Waktu masih ditimpa dengan pelbagai musibah, malapetaka. Wahai Musa, kalau Allah mengangkat musibah ini, aku akan beriman dan akan lepaskan Bani Israel. Cerita sama. Maka Allah menyuruh kita lihat, ini Firaun yang hebat ini. Dan Ikhwanul Lut. Dan kisah kota Sadum, kota Amura yang terkenal melakukan homoseksual, lesbian, biseksual dan semua perkara yang berkait dengan zina. Kali ini dipanggil kota bebas zina. Ia persis bagaimana kota Pompei kita cerita di Itali yang juga dinamakan sebagai kota seks yang juga hancur. Yang disangka oleh pengkaji sejarah batu-batu yang membentuk manusia, rupanya manusia. Mereka jumpa batu-batu tu, bentuk manusia, mereka ingat orang okey. Rupanya itu manusia. Kesambala, iaitu suatu bandar namanya Pompei yang mempunyai hampir 20,000 pengikut, 20,000 penduduk yang mengamalkan seks bebas. Mereka jumpa pertemuan di kota-kota, gambar-gambar seks dengan binatang ada, dengan budak kecil ada.
dengan apa nama ni, perempuan sama perempuan lelaki. Ni kota bebas seks. Dan mereka menganggap siapa yang menentang seks bebas atas seks bersama anak sendiri, satu jenayah. Mereka tangkap. Dan mana-mana orang yang menentang seks, termasuk seks dengan anak beranak, dianggap sebagai satu jenayah. Menentang tu jenayah. Kena sokong. Dan kota ini persis bagaimana kota Sadu, tapi kota Sadu lebih besar berbanding kota Pombi yang agak kecil. Sadum, Amura kota paling besar. Sehingga Allah lingkup terus meninggalkan laut mati sebagai pengajaran manusia yang tiada kehidupan walau seekor ikan. Maka ini semua Allah suruh tengok kita, tengok kaum ni. Kemudian kata Allah tentang Ashabul Aikah. Dia sebut Ashabul Aikah yang menentang Nabi Allah Syuaib. Akhirnya mereka ditimpa kemarau, tak hujan selama 7 hari. Tiba-tiba mereka melihat awan hitam. Dan Nabi Syuaib dah kata tak ada dah hujan. Yang ada kebinasaan. Lalu bila datang awan hitam, mereka kata, lihat Syuaib bohong kita. Hujan dah tu. Tiba-tiba yang turun ialah api. Yang membakar ke semua kebun mereka. Macam hari lah kita baca berita kebakaran di Hawaii. Kebakaran di Hawaii. Sampai tak boleh kontrol kebakaran rakyat dia, terjun dalam laut. Panas sangat, tak boleh nak elak. Artinya beribu-ribu rumah terbakar, hutan terbakar, habis. Dah beratus dah mati. Beribu terpaksa tinggalkan tempat tinggal mereka. Sebahagian penduduk Hawaii ni kita maklum lah sebut Hawaii. Kita maklum lah. Tempat yang macam ni barisan tempat-tempat yang buat maksiat. Hawaii-nya, Phuket-nya yang popular. Dengan benda macam gitu. Tak ada orang kata pergi Hawaii buat apa? Pergi Hawaii sama study sah Hawaii tak mungkin. Sebut je pergi Hawaii, kita pun negatif fikir sebab ni tempat-tempat yang kita dah tahulah cerita dia. Macam orang kata pergi Phuket lah. Orang pergi Phuket buat apa? Kalau kata sebab apa Quran kita tak percaya walaupun ada tahfiz situ. Kita tahu ada tahfiz kat Phuket yang kita tak tahu. Atau sebut orang ni pergi Danok. Buat apa pergi Danok? Makan tom yum. Kita pun tak percaya. Kerana itu tempat dah sinonim dengan benda-benda maksiat. Hawaii pun sama. Itu contoh tuan-tuan. Itu baru kebakaran kecil. Rakyat ada kelang kabut dah semua. Sampai terjun dalam laut untuk mengelakkan kepanasan. Ibu mula daripada kebakaran hutan kecil sehingga merebak. Tak boleh nak padam. Padahal canggih ni dalam wilayah mereka. Teknologi hebat. Tapi bila kena bala macam ni, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Supaya kita sedar terbatas kuasa kita. Jadi kisah Ashabul Aikah ini, mereka tengok awan hitam, mereka kata, hadza aridum mumtiruna. Oh, awan dah datang nak turunkan hujan. Syuaib bohong. Rupanya turun api. Dan membakar Aikah. Kebun-kebun mereka semua terbakar. Macam saya kata tuan-tuan dengar kebakaran hutan. Tak boleh buat apa. Hutan sekali terbakar berjuta hektar. Bomba mana boleh padam. Mereka mengharapkan hujan lah. Tak hujan memang biar je lah. Biar tak boleh buat apa. Bomba mana nak masuk hutan bila kebakaran meliputi jutaan hektar. Tak ada yang dapat kawal. Api itu seperti berjalan macam orang, api itu. Tengok tu macam dia api itu berjalan. Nak beritahu dah jadi satu macam makhluk yang bergerak. Sebagaimana pernah berlaku kejadian kebakaran di Algeria. Dia fokus gambar seperti api itu berjalan. Berjalan. Seperti satu makhluk yang berjalan. Untuk tunjukkan bagaimana lemahnya kita. Di hadapan kemusnahan yang Allah Ta'ala berikan pada pendustanya. Kemudian Allah sebut tentang kaum Tubak. Kaum Tubak berlaku gempa bumi yang kuat. Mati mereka. Kerana mereka mendustakan seorang raja yang beriman bernama Raja Tubak. Tubak ni nama orang soleh. Setengah mengatakan dia juga seorang Nabi. Setengah kata tak, dia seorang raja yang adil, yang beriman pada Allah. Dan menyeru rakyatnya beriman, tapi rakyat dia tak nak. Akhirnya kaumnya dibinasakan. Kullun kadzab, semua pembohong ar-rasul yang diutuskan. Fahaqa wa'id, memang patut dibinasakan. Kemudian kata Allah, lepas cerita kaum dibinasakan, afa'ayina bil khalqil awal. Apakah kamu menyangka bahawa kami ni dah penat mencipta manusia sehingga kami tak boleh bangkitkan semula? Apakah kamu menyangka kuasa kami seperti kamu? Allah dah cipta. Macam kita dah buat rumah, dah penat dah nak buat lagi rumah. Dah roboh nak buat penat. Afa'ayina bi khalqil awal. Apakah kamu menyangka bahawa kami sudah lemah untuk mengadakan kembali manusia, menghidupkan kembali manusia?
Perkataan fa'ayina ay afa'ajazna anil ibda hatta nu'jiza anil i'adah. Apakah kamu menyangka kami dah pernah cipta manusia sehingga kami tak mampu lagi mengadakannya semula? Afa'ayina bi khalqil awal. Kamu ingat kami pernah ke? Sesudah kami ciptakan, kemudian kami nak kembalikan? Tak, kami tak pernah apa-apa. Bal hum fi labsim min khalqin jadid. Bahkan sebenarnya mereka yang keliru tentang ciptaan yang akan Allah adakan semula. Tuan-tuan, mereka ni bukan menolak secara berfakta, secara berilmu. Sebab hakikatnya mereka mengakui benda itu. Asalnya begini. Bila kita tanya pada manusia, bukankah Allah yang menciptakan manusia? Ya. Mereka tak boleh kata berhala. Allah menciptakan manusia. Baik, bukankah Allah yang menciptakan manusia boleh mengadakan kembali? Mereka kata mana mungkin dah jadi debu tulang belulang. Bukankah Allah berkuasa? Kita sebut poin. Bukankah Allah berkuasa? Kerana kalau kita sebut Allah atau Tuhan, apa maksud Tuhan? Kuasa. Apa maksud kuasa Tuhan? Unlimited. Unlimited. Dia tak boleh kita kiaskan dengan kuasa kita atau dengan ukuran logik kita. Kerana ukuran logik kita betul lah. Ukuran logik yang bersifat, kita katakan yang bersifat permukaannya. Padahal logik yang lebih dalam tak ada masalah. Bagaimana dah hancur tulang belulang. Baik, bukankah Allah berkuasa? Apakah maksud? Apakah kamu faham makna Tuhan? Tuhan tu makna berkuasa. Bila kamu kata Allah tak boleh adakan balik, berarti kamu menafikan makna Tuhan itu sendiri. Maka namanya Tuhan. Maka Tuhan berkuasa. Maka mereka pun dalam keadaan kecelaruan. Sebab ini bukan kita kata, bukan Nabi Muhammad SAW yang hidupkan. Maka kalau Nabi Muhammad yang hidupkan, berkiasannya manusia. Tapi ini Allah yang hidup. Sama juga macam kita cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj. Bila Allah menyebut Subhanallazi asra bi'abdih, Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam. Bukan Rasulullah yang berjalan waktu malam, Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kata saya jalan kaki ke Kuala Lumpur, mungkin tuan-tuan tak percaya. Penat. Tapi kalau kata saya naik kereta ke Kuala Lumpur, tuan-tuan percaya. Kerana kemampuan kereta tu. Dengan pecutan. Apatah lagi kalau saya sebut kereta yang lebih canggih pada itu. Saya dibawa ke Kuala Lumpur dengan kereta Ferrari 1 jam. Tuan-tuan pasti percaya. Kalau sebut saya jalan kaki ke Kuala Lumpur 1 jam, tuan-tuan tak percaya. Sebab ceritanya kemampuan saya dengan kemampuan lebih kurang. Tapi bila sebut ada kenderaan, kita pun mula, logik lah tu. Dan kenderaan lebih laju, lagi logik. Kalau saya kata saya pergi ke Kuala Lumpur 45 minit je naik kapal terbang, tuan-tuan percaya tak percaya? Percaya. Kerana kenderaannya. Kapal terbang 40 minit, insya-Allah sampai. Kenderaan. Kalau kata saya ke Mekah, 8 jam sampai. Maka orang akan percaya. Kalau saya naik fighter, 2 jam setengah sampai. Naik fighter, jet pejuang. Bukan jet komersial ni. Yang speed dia sampai 3,000 km sejam. Yang komersial itu baru 1,000 km sejam, ni 3,000. Naik, saya 2 jam setengah sampai. Percaya tak? Oh, percaya. Orang yang ada ilmu tentang dia tahu kelajuannya. Dan kalau kita sebut Allah yang memperjalankannya, Allah. Tuan-tuan pun tahu kenderaan tu dia ada peringkat-peringkat, laju dan tak laju. Ini kan boleh sebut Allah yang memperjalankannya. Baik, Allah yang menghidupkannya, maka di mana mustahilnya, di mana kontranya, di mana keraguannya? Allah. Yang ciptakan kita Allah. Daripada tak ada yang kita dah sebut semalam. Kosong zero, kita zero tiba-tiba ada. Dan kemudian kita mati. Ada kubur kita, kita dah sebut Allah telah mencatat setiap mayat yang ada dalam kubur. Kat mana dia mati, tempat mana. Kerana semua akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Allah sebut dalam Al-Quran, wa izal kuburu bu'thirat, dan ingatlah pada hari kubur dibongkarkan. Semua orang akan keluar daripada kubur masing-masing. Bisa kalau orang tak ada kubur, tak, semua orang ada kubur. Dan kita kena faham dulu apa maksud definisi kubur. Tuan-tuan jangan sebut definisi kubur tu tengok masai, tengok cahaya masai. Kubur di mana tempat manusia itu mati dan dikebumikan. Sama ada dalam tanah ke, dalam perut ikan ke, dalam perut harimau ke, itulah kuburnya. Kat mana berakhir jasadnya. Kalau yang dalam laut, kuburnya laut. Sungai dan sungai kubur dia. Dan dia akan dibangkitkan. Kubur tu. Walau tak ada batu nisan dalam definisi kubur kebiasaan. Kita kalau secara umum definisi kubur kita ialah yang ada batu nisan. Tapi tuan-tuan yang tak ada batu nisan, yang dalam yang batu nisan tu yang kubur 20 tahun, 30 tahun. Yang dulu moyang kita yang kata tahun, ada batu nisan tak lagi agak-agak.
Tak ada dah batu nisan. Tapi mereka juga dalam kubur. Yang batu nisan yang tuan-tuan tengok ni yang kubur-kubur baru. Yang mati sebelum tu. Yang zaman Nabi Adam tu, mana batu nisan dia? Tak ada dah. Tapi kuburnya ada. Kuburnya ada. Maka mereka semua akan dibangkitkan. Maka Allah Ta'ala cerita tentang kekuasaan Allah. Sebab itu bila Allah cerita tentang manusia dihidupkan semula, Allah cerita Allah ciptakan langit, bumi, kuasa. Tentang kita bila sebut kuasa je, maka itu hilang segala kekeliruan kita. Allah berkuasa. Dan Allah buktikan kekuasaan dengan segala benda-benda yang lebih ajaib yang kita tengok. Maka sebab itu kata Allah bawakan mereka ini ragu-ragu pada benda yang mereka tak tahu. Kalau mereka fikir tentang kekuasaan Allah, keraguan itu hilang. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala mula atau menyebut kembali kronologi atwa peringkat-peringkat manusia diciptakan dan bagaimana kesudahan. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan, kami yang jadikan manusia. Wa na'lam, dan kami tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kata bila Allah Ta'ala memberitahu Allah lah ciptakan manusia, baik itu satu. Dan saya kata tak ada orang berani klaim kata dia lah ciptakan manusia. Tak ada. Hanya Allah yang klaim benda tu. Dalam kaedah kita manusia, kaedah. Siapa yang klaim dan tak ada yang mengklaim atas dia ataupun yang cuba klaim lagi, maka dialah pemilik dia. Kalau saya dah sebut ni, masa ni saya punya. Ni saya punya masa ni. Ada orang nak klaim? Tak ada. Tak ada berarti saya punya. Bila Allah kata Allah ciptakan manusia, ada tak kita dengar ada orang mendakwa yang lain ciptakan manusia? Yang kata patung cipta manusia, seorang pun tak akan kata. Allah ciptakan manusia. Baik. Kemudian Allah kata, wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh manusia. Tentang manusia ni benda paling rahsia sekali daripada dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita. Tak ada orang tahu. Tuan-tuan tak tahu apa dalam hati saya. Tuan-tuan bolehlah teka. Dan saya pun boleh teka apa dalam hati tuan-tuan. Teka. Kalau betul tu secara kebetulan. Realitinya lagi kita tak sebut benda dalam hati kita, takkan ada orang tahu. Walau duduk sebelah kita, dia tak tahu. Atau terbuku, apa yang terbuku dalam hati kita. Tapi Allah nak tahu betapa sempurnanya ilmu Allah, Allah tahu. Apa yang ada dalam hati kita ini. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut, wa hussila ma fis sudur, dan ingat pada hari akan dikeluarkan semua yang ada dalam hati kita. Bila disebut dalam hadis, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu sifat rahmat Allah, Allah memaafkan kita apa yang kita cakap dalam hati. Sebagaimana kita tak menuturkannya dan kita tak buat. Dalam hadis, Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati amma haddasat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'amal lahu. Allah mengampuni umatku apa yang mereka bualkan dalam hatinya selagi mana mereka tak berkata-kata dan selagi mana mereka tak melakukannya. Tuan-tuan, kalau kita ngumpat dalam hati, kita tak panggil ngumpat. Lagi mana tuan-tuan tak cakap. Dalam hati tuan tengok dia pendeknya dia, contoh. Dalam hati tak cakap, bukan mengumpat. Tak ada hukum mengumpat. Allah ampunkan itu. Sebab benda tu agak sukar. Dalam hati kita teruknya dia. Asal tidur mesti muka dia. Asal tidur muka dia. Kita dalam hati cakap. Lagi kita tak sebut dengan mulut. Lagi kita tak buat dengan tindakan kita, kita tak dihukum apa-apa. Apa pun yang kita sebut dalam hati. Hatta kalau seorang, dia menceraikan isterinya dalam hati, tak jatuh. Dalam hati dia cakap, aku nak cerai bini aku. Tak jatuh talak. Sebab Allah ampunkan benda tu. Sebab benda tu tak boleh elak. Dia satu respon daripada tekanan kita. Dalam hati ni. Yang ni kata, aku rasa nak lari di rumah je. Tak berdosa. Lagi mana tak cakap. Lagi mana dia tak buat. Apa yang ada dalam hati kita, Allah ampunkan. Menunjukkan Allah Ta'ala bukan sekadar maha tahu. Dan Allah Ta'ala ampunkan benda tu. Dan tidak ada hukum-hukum yang disebut syariat yang berkait dengan hati. Tuan-tuan jual beli dengan hati, dia tak kira jual beli. Sampai tuan-tuan sebut dengan mulut, saya jual, saya beli. Saya dah sebut. Tuan-tuan kalau pergi tengok kawan, kenapa tak jawab salam? Kenapa pula? Saya dah beri salam dalam hati. Tak boleh kira. Kalau dia kata macam tu, saya pun dah jawab dalam hati tadi. Sama-samalah. Sebut hati belaka. Hati ni tak boleh diambil kira. Tapi Allah nak jelaskan, Allah mengetahui apa dalam kandungan hati kita. Dan benda yang ada terkandung dalam hati kita, Allah akan bentangkan akhirat kelak.
Wa hussila ma fis sudur. Kemudian kata Allah, sebab menyebut tentang pengetahuan yang sempurna selepas kekuasaan yang menciptakan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih mengetahui maksudnya. Wa nahnu, kami lebih hampir padanya daripada orak leher mereka sendiri. Perkataan ini, kata ulama, maksudnya ialah kami mengetahui sesuatu itu lebih hampir, lebih dekat, lebih dahulu daripada mereka. Artinya, ni belum kita cakap Allah dah tahu kita nak cakap apa. Belum cakap Allah dah tahu nak cakap apa. Kerana kami lebih hampir pada mereka. Kemudian kata Allah, idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Dan ingatlah ada dua malaikat yang menerima dan mencatat setiap perbuatan dan perkataan kita. Anil yamin sebelah kanan, wa anis shima sebelah kiri. Qa'id. Qa'id asal makna literally-nya duduk. Maksudnya ialah sentiasa melazimi kita. Malaikat kiri kanan ini sentiasa melazimi kita. Dalam hadis kata Nabi SAW, katibul hasanat ala yaminir rajul wa katibus sayyiat ala yasari rajul wa katibul hasanat aminun ala katibis sayyiat fa idza amila hasanatan katabaha malakul yamin ashran wa idza amila sayyiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal da'hu sab'a sa'at la'allahu yusabbih aw yastaghfir. Penulis kebaikan berada di kanan manusia, penulis kejahatan berada di kiri manusia. Dan penulis kebaikan itu ketua pada penulis kejahatan. Artinya malaikat kanan kiri siapa ketua? Malaikat baik itu, ketua dia. Fa idza amila hasanatan, bila seorang hamba buat kebaikan, maka malaikat kanan menulisnya dengan 10 kali ganda. Setiap satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Itu basic. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan 10 kali ganda. Wa idza amila sayyi'atan, bila seorang hamba buat jahat, qala sahibul yamin, berkata malaikat kanan, li sahibul shimal, kepada malaikat kiri, da'hu, jangan tulis lagi. Da'hu, biarkan 7 saat sehingga 7 jam. Perkataan 7 saat, literally terjemahannya 7 jam. Tapi terjemahan tepat ialah sehingga pada 7 tempoh, 7 masa. Itu masa di si malaikat. La'allahu, barangkali, yusabbih, dia bertasbih, atau yastaghfir, dia mohon ampun. Artinya, kalau sekiranya seorang tu dia buat baik, malaikat kanan ni terus tulis. Dia sedekah tadi, terus tulis 10 kali ganda. Kalau sekiranya dia buat jahat, malaikat kanan, dia ketua ni, malaikat kanan kata pada malaikat kiri, jangan tulis lagi. Barangkali kejap lagi dia istighfar. Kejap lagi mungkin dia bertasbih. Kejap lagi dia mungkin buat baik, maka terhapus kejahatan tadi. Memang dia buat jahat tadi, tapi dia pun astagfirullahalazim, terhapus dan tidak ditulis. Berarti bila seorang buat kejahatan, malaikat pencatat tidak terus tulis. Tapi dibiarkan satu tempoh. Kerana itu para ulama menyatakan jangan tinggal tempat kita buat maksiat melainkan kita istighfar. Tempat yang kita buat maksiat tu jangan tinggalkan lagi sampai kita istighfar. Sampai kita bertasbih. Atau tempat tu kita buat baik. Dan tempat ni kita buat jahat, tempat ni kita buat baik. Contoh disunatkan kita duduk lepak ramai-ramai ni, adalah mengumpat, adalah mengeji, mengutuk ada. Maka kita pun tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Melainkan Allah ampunkan dosa kita. Dan kalau kita berkumpul kan, takkanlah kita bercakap tentang semua hal yang beri manfaat. Kadang terbabahlah cakap bab tu, cakap bab ni adalah benda-benda kita nak sentuh. Terkutuklah orang tu, terkutuklah orang ni. Terkatalah orang tu, terkata orang ni. Itu benda yang agak sukar kita nak elak bila duduk ramai-ramai sembang. Ada orang buka tajuk ngumpat, kita nak tutup tak pandai. Ada orang dipandai buka tajuk ngumpat. Dan kita pun tahu tu ngumpat, tapi nak tutup tak reti. Nak lari takut dia kecil hati macam mana. Agak-agak. Okeylah tumpah dengar sekali lah, berdosa sekali lah. Okay. Nanti kita depan ni kita istighfar. Kita sekian-sekian. Dia agak suka. Kita, kalau kita kata duduk berkumpul tak buat dosa, agak suka. Sebab tu Nabi SAW larang kita lalu duduk bersembang. Larang. Jangan jadi kebiasaan. Bimbang-bimbang kita tak terkawal. Tapi kalau ada yang mampu kawal, lain macam. Lain. Saya kata kebanyakan tak mampu.
Kerana itu kita tutup dengan tasbih kafarah, kita buat dengan benda-benda yang baik. Semoga diampunkan dosa kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, sesudah menyebut tentang penulis kanan dan kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan apapun perkataan melainkan raqib dan atid akan mencatatnya. Kata raqib menulis perkara baik, atid menulis perkara yang tidak baik. Waja'at sakratul maut bil haq. Baik, bila dicatat semua amalan kita, berarti akan sampai waktu akan dibentangkan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh bila dicatat amalan kita, apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Hasan Basri disebut dalam asar. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku bentangkan kepada kamu buku catatan. Saya terjemahkan terus, saya tak baca yang Arabnya. Dan saya wakilkan, saya tugaskan 2 malaikat mencatatnya. Seorang di kananmu, seorang di kirimu. Yang berada di kananmu akan memelihara kebaikanmu. Dan yang berada di kirimu akan menulis kejahatanmu. Maka lakukan apa yang kamu kehendaki, sikit ataupun banyak. Sehingga bila mana kau mati, akan ditutup buku catatan. Dan dijadikan buku catatan ini di leher kamu dalam kubur nanti. Dia nanti buku catatan, contoh kita mati, Allah akan kalungkan buku catatan tu kat leher kita. Masing-masing kat leher masing-masing ada buku catatan. Kan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia itu kami gantungkan di leher mereka buku catatan mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat kami akan buka buku catatan tersebut secara terbuka. Iqra kitabaka, dan bacalah buku kamu pada hari itu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah dengan cara kamu membacanya, kamu tahu kejahatan kamu. Tak perlu Allah nak baca, kita baca pun tahu dah, memang habislah kita. Artinya, malaikat kanan tulis, malaikat kiri tulis, dan bila kita mati buku catatan ditutup. Kemudian buku ini digantung di leher kita dalam kubur. Semua mati ada di lehernya. Dan bila kita bangkit bersama dengan kita ialah buku catatan tergantung di leher kita. Dan ini Allah sebut dalam surah Isra. Dengan firman-Nya, wa kullu insan, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu. Kami letakkan buku catatannya fi unukihi, pada leher-leher mereka. Leher kita ni akan tergantung buku catatan. Tak bayangkan kalau buku catatan tu semua rekod kejayaan, kebaikan, banggalah kita, selamat. Tapi dalam ni macam-macam benda jahat. Benda-benda yang selama ni kita utamakan hawa nafsu, utamakan marah kita, utamakan syahwat kita, membelakangi syariat. Inilah orang akan pasti menyesal. Sebab itu ingat, setiap apa yang kita buat, Allah catat. Dan tergantung kat leher kita ni. Dan ini satu muhasabah untuk diri kita. Jangan cerita orang lain, cerita kita. Oh, sebab dia lah Ustaz saya jahat. Bukan cerita sebab dia ke sebab tu. Kita akan dihisap dengan perbuatan kita. Tak payah nak tuding orang tu orang ni. Sebab mak saya lah tak tahu ngaji, saya tak pernah ngaji. Tidak ada tuding menuding kerana semua orang sudah cukup syarat untuk menanggung sendiri kejahatan dia. Ini sebab suami saya lah, ini sebab bini saya lah, ini sebab mak saya. Tak ada sebab siapa-siapa. Kamu. Lepas tu tuan-tuan, jangan dipandang orang sebab kita buat salah. Jangan dilihat sebab tu, sebab ni bagi menjustifikasikan dosa kita. Dosa tetap dosa. Kita akan tanggung. Jangan nak tunjuk siapa-siapa lah. Dia lah sebab saya kawan dia, saya jahat. Kalau tak kawan dia, saya tak jahat. Itu laku kat dunia. Kat dunia tuan-tuan boleh cerita lah sebab saya kawan dia lah, saya jahat Ustaz. Tidak, tak jahat macam ni. Anak saya ni sebab kawan geng-geng ni lah. Sebab tu dia kena tangkap, kena itu, kena. Itu cerita dunia. Itu bukan cerita akhirat. Cerita akhirat, bila kamu buat salah, kamu tanggung sendiri. Dan kamu dah kawan jahat, kamu yang salah. Yang kawan kamu pun ada hukuman dia. Itu mak kita kan guna bahasa mudah je kalau kita jahat. Mak kawan suruh. Mu ni kalau kawan suruh makan tahi lah. Macam tu. Bahasa mudah. Itu baru cerita mak kita kat dunia nak beritahu. Bukan alasan. Hari ni, saya katakan kalau kita buat sekian, tuan-tuan boleh beri alasan macam-macam.
Ni sebab abang lah saya jahat. Sebab awak lah saya jahat. Sebab mak lah, sebab ayah, sebab kawan. Sebab pemerintah lah saya jahat. Sebutlah semua sebab. Mungkin laku hari ni, mungkin. Tapi tidak di sisi Allah. Kerana sebab itu ialah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang kita buat jahat tu dalam buku catatan kita lah. Ustaz tak ajar, bukan. Tak ada cerita ustaz tak ajar. Ustaz kampung saya tak ada, sebab itulah saya tu. Tak ada cerita tu. Cerita tu tak ada. Kamu boleh cari duit sampai ke kota, sampai ke Doha. Ustaz tak ada cari. Ustaz kata tak ada, kampung saya tak ada ustaz, sebab tu saya tak belajar. Tapi kalau kampung dia tak ada duit, pandai pula dia cari. Cari sana, cari sini. Tak ada satu pun alasan yang laku. Sebab tu saya dah kata, tuan-tuan, orang beriman sebenar, mujahadah kita ialah lawang alasan kita hari ni. Saat saya tak jadi baik sebab suami saya jahat. Itu bukan alasan. Suami kita kalau dipilih jahat, biar dia jahat. Kita akan jadi baik. Kalau ada keluarga kita pilih jahat, biarlah dia pilih jahat, tapi kita nak pilih jadi baik. Dia yang ajak saya jahat, maka saya pun jahat. Jangan. Maka ini cerita akhirat. Kemudian kata Allah Ta'ala, Waja'at sakratul mauti bil haq, maka akan datang kesakitan kematian. Allah menyebut perkataan sakratul maut kerana mati itu ada sakit. Semua mati itu sakit melainkan orang yang mati syahid. Orang mati syahid dia tak sakit melainkan seperti gigitan semut. Bila dia mati, kita nampak orang mati syahid tu macam mati paling sakit, kena tembak, kena itu, kena ini, tak. Tentang yang kita nampak macam mati biasa tu, itu paling sakit. Tapi dia tak boleh cerita kat kita sebab kita tengok macam okey je. Yang kita tengok putus kepala macam sakit je. Disebut dalam hadis, orang-orang yang mati syahid dia tak sakit, melainkan sebagaimana satu cubitan. Tetapi kita semua akan melalui detik kematian. Sakit mati. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, Subhanallah, inna lil mauti lasakarat. Satu hari Rasulullah sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Rasulullah pun sapu dahi. Rasulullah ambil air, celup tangan, Rasulullah pun sapu dahi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kata, Subhanallah, maha suci Allah. Inna lil mauti sakarat. Mati ni sakit. Ini Rasulullah. Sebab tu kata Aisyah, aku tak pernah cemburu orang kata mati tak sakit. Sebab aku tengok Rasulullah mati sakit. Dan kadang-kadang kita dengar, senangnya dia mati, tidur mati. Dia tidur dalam kuliah mati, senang je. Tak nampak susah. Tidur kat rumah mati. Kita tak nampak dia bunyi-bunyi pun tak ada. Kata Aisyah, aku tak pernah cemburu kalau orang cerita pada aku orang mati tu tak sakit. Kerana mati tu memang sakit. Cuma kita tengok. Hatta Rasulullah makhluk yang paling Allah sayang. Mengatakan Subhanallah, inna lil mauti sakarat. Maha suci Allah, bagi kematian itu ada sakitnya. Kata Imam Qurtubi, Rasul SAW, Allah sentiasa nak suruh iman dia naik. Hatta pada detik kewafatan, Allah jadikan sakit itu untuk mengangkat iman Nabi SAW. Kata kita kalau belajar tauhid, kita ada kategori iman. Ada iman yang stabil, tak naik, tak turun. Ini iman malaikat. Ada iman sentiasa naik. Ini iman para Nabi dan Rasul. Naik, tak turun-turun. Maka semua benda mereka lalui untuk naikkan iman. Sebab itu disebut dalam hadis. Bila Rasulullah menyatakan, Inna Allaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah bila sayang seorang hamba, Allah akan uji. Inna asyaddan nasi ibtilaan al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthalu. Yang paling berat diuji oleh Allah Nabi-Nabi. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kisah Nabi-Nabi, semua berat ujian. Bayangkan ada Nabi yang isterinya kafir. Itu kalau cerita macam dakwah dia tak berjaya, itulah dia hidayah. Ada Nabi-Nabi anaknya tak nak beriman. Berat tu. Kita tuan-tuan anak kita tak cerdik macam kita pun dah rasa berat dah. Kenapa anak aku ni boleh bodoh pula ni? Kita cerdik. Ini kan tak beriman sebagaimana dilalui oleh Nabi Allah Nuh AS. Isteri tidak beriman sebagaimana dilalui oleh Nabi Lut AS. Hatta Rasulullah melihat orang-orang yang dekat dengan dia tak beriman. Pak saudara dia tak beriman, terasa. Jadi setiap Nabi-Nabi dan Rasul, ujian mereka jauh lebih berat pada kita. Cuma kita duk tengok Rasulullah tu pada cerita akhir. Akhirnya, dia menang. Tapi kita tidak melihat bagaimana panjangnya perjuangan semua Rasul-Rasul ini. Sebab kita duk tengok, oh Rasul ada mukjizat. Macam senang dia mukjizat. Tak semudah kita jangka. Walaupun Rasul ni ada mukjizat, bukan untuk melindungi dirinya, tapi untuk menjaga dakwahnya. Bukan untuk lindung diri.
Kita kalau ada kuasa ajaib nak lindung diri je. Agak-agak orang datang tangkap kita pun hilang. Baik. Para Nabi tidak begitu. Mereka melalui semua detik-detik kesukaran dakwah. Kena pukul, kena tuduh, kena fitnah. Kata Nabi Musa AS tak tahan. Dia orang fitnah macam-macam. Teruk Bani Israel fitnah. Ya Allah, boleh tak engkau hentikan fitnah manusia padaku? Kata Allah, wahai Musa, aku pun tidak hentikan manusia fitnah aku. Kata aku ada anak lah, aku pun tak hentikan. Kamu nak suruh aku hentikan? Itulah ujian kamu. Betul tuan-tuan, kita tak payah nak rasa sedih lah kalau orang letak fitnah kita macam-macam. Sebab kita memang tak boleh tutup mulut manusia ni. Itu tanda Allah nak angkat darjat kita. Itu tanda dia. Dan kita kalau tak kena kata apa-apa, oh, saya mulia sebab tak ada orang kata. Bukan tak ada orang kata, kita tak dengar orang kata kita. Banyak orang kata kita ni, tak pernah lepas. Siapa pun kita. Kalau Nabi SAW ada orang kata kita apa sangat? Pasti ada yang kata ni. Walaupun orang tu dekat kita ada. Supaya kita terima benda itu sebagai satu sunnatullah, fitrah. Yang penting tuan-tuan, kita sentiasa meletakkan pengharapan, pergantungan, ketaatan kita pada Allah. Kemudian kata Allah, lepas kita mati. Wa nufiqa fis sur, maka ditiup angin sangkakala. Zalika yaumul wa'id, maka itulah hari yang benar dijanjikan kepada kamu. Wajaat, maka ketika itu dah berlaku tiupan sangkakala, lalu manusia dibangkitkan. Wajaat kullu nafs, setiap diri akan datang. Ma'aha, bersamanya sa'ikun, yang akan mengheretnya, wa syahid, penyaksinya. Setengah ulama tafsir menyatakan sa'ikun wa syahid ini ialah ismu lijins. Maksudnya bukan seorang tukang heret, tapi sekumpulan malaikat kerjanya heret manusia. Dan sekumpulan malaikat kerjanya saksi, dia buat baik ke dia buat jahat. Ada setengah ulama melihat pada zahir ayat ini, setiap orang akan bangkit kiamat kelak, dibawa pada mahsyar ada dua orang. Satu malaikat yang akan heret dia untuk pergi ke tempat tu. Satu lagi malaikat yang jadi saksi dia. Maknanya kalau dia orang baik, maka malaikat yang baik saksi dia. Kalau dia orang jahat, malaikat yang jadi pendakwa raya dia. Begitu keadaan manusia. Laqad, kemudian Allah Ta'ala menutupnya, menempelak manusia pada hari itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Dahulu kamu tak percaya, hari ini berlaku. Fakashafna anka, hari ini kami zahirkan semuanya. Kamu tengok. Fabasarukal yauma hadid, dan pandangan kamu hari ini meyakini apa yang kamu sebelum ini tolak. Macam kita sekarang, jangan cerita pada masyarakat tu. Hari ni kalau kita cerita, awak tahu tak awak akan melihat malakul maut? Mulut kita tu memang kata iyalah. Tapi kebanyakan keyakinan manusia rasa macam tak mati. Sehingga hari dia melihat malakul maut boleh terbetul janji Allah lihat malakul maut. Ni tengah-tengah begini tuan-tuan. Memanglah kita kata, oh ya, kita akan mati jumpa malakul maut. Tapi sejauh mana kekuatan mempercayai kematian tadi? Sedangkan kita masih lagi cenderung pada perkara yang tak baik. Kalau benar keyakinan kita, kita seolah akan berhenti buat segala perkara mereka persiapan untuk mati. Tapi semua orang dia ada satu penyakit, merasakan belum mati lagi. Tapi bila benar datang malakul maut, waktu itulah kita akan berkata benar. Kematian itu benar. Waktu itulah kita rasa ruginya aku. Patutnya semalam aku boleh buat sekian-sekian, kenapa aku tak buat? Semua orang akan melihat malakul maut, dan waktu itu mereka akan lihat benarnya janji Allah. Kerana Allah buka hijab. Dan apatah lagi akhirat kelak. Golongan-golongan yang menolak adanya hari kiamat. Kata Allah, hari ini kami buka mata mereka besar-besar. Dan mereka tengok realiti yang dahulu mereka nafikannya. Fabasarukal yauma hadid. Pandangan kamu pada hari jelas. Inilah hari yang dijanjikan. Kata cukup kita faham macam ni. Sehebat mana pun kita kat dunia, akhirnya berakhir dunia kita. Maka itulah yang kita sebut tentang asas kepada kebangkitan semula. Hebat macam mana pun kita. Juara macam mana pun kita. Kita cuma menunggu detik-detik datangnya malakul maut. Dan mengakhirkan hidup kita di dunia ini. Maka selamat tinggallah dunia ini. Maka selamat datang akhirat yang dijanjikan Allah. Maka untunglah orang yang meyakininya dan beramal untuknya. Dan rugilah orang-orang yang mensia-siakan peluang hidup di dunia. Dan mensia-siakan umur yang Allah berikan. Waktu yang Allah kurniakan. Dan segala yang Allah mudahkan kita di dunia untuk mengingatinya. Tapi kita melupakannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.